Sumbangan besar melahirkan atlet-atlet muda ini yang bertanding di Olimpik. Kita kena bagi kredit kepada sekolah sukan. Yang senior-senior ni pun akan bersara juga. So atlet-atlet muda ni lah yang akan menggantikan senior-senior ni. Sukan nombor satu, tapi tak boleh abaikan akademik sebab itu masa depan. Nombor tiga, saya siap. Kalau ditanya pada saya, apakah medium yang boleh menyatu padukan rakyat Malaysia ni, tak kira bangsa, agama ataupun ideologi politik? Jawapannya adalah sukan. Sebagai contohnya, sukan Olimpik di Tokyo baru-baru ini, kita rakyat Malaysia semua bersatu padu menyokong atlet-atlet kita yang bertarung di sana. Alhamdulillah, kita berjaya ada bawa pingat juga. Syukur, Alhamdulillah, tahniah kepada atlet-atlet kita. Tapi yang paling penting kita kena tahu, sumbangan besar melahirkan atlet-atlet muda ini yang bertanding di Olimpik. Kita kena bagi kredit kepada sekolah sukan. Jadi, Buah Bestari, pada minggu ini kita akan bincang mengenai sekolah sukan ni penting ke tidak? Penting ke tidak? Selalu orang kata akademik. Ini sekolah sukan. Adakah penting sekolah sukan ni? Jadi kita, edisi kali ini kita bersama dengan pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ yang ke-8, Cikgu Isnin Mahdi. Assalamualaikum, Cikgu Isnin. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu ya? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Cikgu Isnin, pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Masya Allah, orang yang hebat. Selain itu, kita juga bersama, ini special sikit, orang individu yang ke Tokyo sendiri bertanding dalam acara memanah wanita. Syakira Masyair. Assalamualaikum Syakira. Salam. Okey, kita nak berbual dengan Syakira, tapi sebelum tu saya nak bersama dengan Cikgu Isnin. Cikgu boleh cerita sikit tak macam apa sejarahnya penubuhan sekolah sukan ni, Cikgu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sejarah ringkas lah penubuhan sekolah sukan Malaysia ni. Cerita tentang sekolah sukan Malaysia ni dah jadi satu perbualan hangatlah pada tahun 1980-an lagi. Maknanya penggerak-penggerak sukan tanah air ni dia idamkan, dia menginginkan satu sekolah sukan yang khusus untuk menempatkan atlet-atlet yang berpotensi dan bersekolah di situ. Maknanya konsep lebih kepada macam konsep asrama penuh, tetapi menempatkan atlet-atlet yang berbakat dari bidang sukan di samping tidak mengabaikan juga dalam bidang akademik mereka. Dan bila melihat kepentingan sukan ni kepada atlet murid dan kepada rakyat Malaysia, mengharumkan nama negara dan sebagainya kan, sebab atlet murid ni di peringkat sekolah ni kita andaikan dia sebagai duta kecil, membawa imej negara bila mereka bertanding di luar negara. So selepas kita menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 1998 tu, dan kejayaan itu, akhirnya kerajaan memikirkan bahawa pentingnya untuk menubuhkan sekolah sukan lain. So, setakat hari ini ada 5 sekolah sukan Malaysia di bawah kendalian bahagian sukan co-curriculum dan kesenian, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama Sekolah Sukan Bukit Jalil, yang kedua SSTMI, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, yang ketiga Sekolah Sukan Malaysia Sabah, yang keempat Sekolah Sukan Malaysia Pahang, tempat Syakira asal datang tu, dan yang terakhir sekali ialah Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. So itu versi ringkas lah, kalau nak cerita panjang lagi tu. Okey Syakira, pertama sekali tahniah lah kerana berjaya melahirkan diri. Saya dimaklumkan Syakira wanita ketiga di Malaysia yang layak ke Olimpik, betul? Betul, orang ketiga. Bukan calang-calang, bukan senang. Jadi Syakira, mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman di Tokyo? Bagi saya pengalaman di Tokyo best bagi saya. Sebab actually ni Olimpik adalah game ketiga saya yang international lah, yang paling besar. Sebab saya masuk dalam program MSN ni baru tahun 2020. So 2021 saya dah qualify untuk Olimpik. So saya rasa macam rezeki lah untuk saya. Dan Alhamdulillah lah, ketika Olimpik tu macam kurang pressure untuk saya. So Alhamdulillah saya buat personal best saya. So at least saya dapat bagi cabaran lah untuk atlet-atlet lain.
perasaan tu nervous memanah ni kan kena very fokus kan. Jadi macam mana debaran tu? Kita punya experience tak banyak lagi. Saya punya experience untuk game tournament international tu memang saya tak banyak. Cuma saya just memang target untuk lepas personal best saya. So Alhamdulillah lah saya lepas tu pun pencapaian yang baik lah untuk saya sebab kejohanan Olimpik memang besar. So saya tak meletakkan target yang tinggi lah ketika tu. InsyaAllah next Olimpik. Itu nanti kita yang nanti lagi. InsyaAllah. Cikgu ni Syakira masih muda lagi tu. Muda lagi, baru 20 tahun, 21 tahun kan. Jauh lagi. Jauh. Kalau tanya saya perjalanan dia masih jauh kan. Ya. Banyak peluang lagi. Okey. Banyak peluang lagi betul. Ni macam mana cara dia nak masuk dia sebenarnya? Dipilih ke atau boleh kena apply ke? Macam mana? Okey, kemasukan ke Sekolah Sukan Malaysia ni. Sebenarnya kemasukan dia adalah melalui program mengenal pasti bakat, iaitu talent identification, talent scouting dan talent search. Maknanya dalam program itu, program ini adalah program yang dikendalikan oleh Sekolah Sukan Malaysia dan bahagian sukan ko-curriculum dan kesenian. So secara kesimpulannya, secara itu kita boleh katakan bahawa kemasukan atlet murid ke Sekolah Sukan Malaysia ni dia berdasarkan kepada potensi dia ataupun bakat dalam bidang sukannya. Kalau saya bagi contoh lah, nak masuk ke Sekolah Sukan Bukit Jalil bukan senang sebab dia mesti ada bakat, potensi yang sangat besar untuk mewakili negara ataupun atlet tu sudah mewakili negara, terutamanya yang dalam program podium dan pelapis kebangsaan. Yang ini adalah program yang kerjasama bersama dengan Majlis Sukan Negara. Di sekolah-sekolah lain pun dia ada juga program yang lebih kurang sama. Dan kemasukan itu yang saya cakap dipilih. Atlet tak boleh memohon, dia dipilih melalui program mengenal pasti bakat. Dan siapa yang pilih? Bila tanya soalan siapa yang pilih? So, siapa yang pilih tu dia ada jawatankuasa yang terlibat, iaitu satu, panel daripada Sekolah Sukan Malaysia, daripada Sekolah Sukan Negeri, daripada persatuan-persatuan kebangsaan, daripada Majlis Sukan Negara. Dan benda ni perlu melalui jawatankuasa pemilihan di peringkat bahagian sukan ko-curriculum dan kesenian lah. Dan berdasarkan kepada pencapaian ataupun daripada potensi dalam bidang sukan melalui panel dan dikenal pasti baru dia dipilih. Dan bukan semua orang boleh cadangkan. Maknanya dari segi dia punya bakat dan dia punya pencapaian tu perlu diperakui oleh persatuan kebangsaan, perlu diakui oleh pihak-pihak yang terlibat seperti Majlis Sukan Negara dan sebagainya. Kemasukan daripada tingkatan 1 hingga pra-universiti. Cuma bezanya di sekolah sukan harian biasa dia tak ada pra-universiti. Tapi di Sekolah Sukan Malaysia kita ada program pra-universiti, iaitu kerjasama dengan Majlis Sukan Negara, KPM, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Pengajian Tinggi lah. Sukan ni ada banyak kan? Ada banyak jenis sukan. Tapi di sekolah sukan ni apa yang ditawarkan? Okey, dia bergantung pada sukan sekolah tu. Macam kedudukan Sekolah Bukit Jalil ni dia kebanyakan program-program kebangsaan kat situ. So program podium, program pelapis kebangsaan ada di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sebab dia berhampiran dengan Majlis Sukan Negara. Contohnya kita ada terjun, gimnastik artistik, memanah, Syakira tu kan, memanah, olahraga, sukan-sukan teras lah kebanyakannya. Dan kalau kita tengok di Sekolah Sukan Malaysia lain, kebanyakan adalah sukan-sukan yang terlibat dalam kejohanan ataupun pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia kan. So Majlis Sukan Malaysia ni adalah satu unit yang sangat penting dalam bahagian sukan ko-curriculum dan kesenian lah. So maknanya kita kadang-kadang kita kena tengok dari segi fokus kepada ke lokasi dan kedudukan sekolah tu. Contohnya SSTMI kan, dia ada rugby, kita tak ada rugby. Dia ada sepak takraw. Mungkin bergantung kepada kemudahan juga yang ada situ. Macam Bukit Jalil, keluasan dia tak besar, 5.7 hektar saja. Tak ada kemudahan sukan sangat pun. Yang ada cuma gelanggang bola keranjang, gelanggang bola tampar dengan gelanggang bola jaring. Itu saja. Tetapi kita guna sama kemudahan yang ada dengan Majlis Sukan Negara. Tetapi di sekolah sukan yang lebih lengkap seperti di SSTMI,
Semua kemudahan ada. Dia ada gelanggang bowling, dia ada tempat memanah dia ada kolam renang, dia ada track. So maknanya bergantung pada infrastruktur dan kemudahan yang ada dan lokasi dia. So dia akan letakkan sukan-sukan pilihan lah, fokus. Maknanya setiap sukan tu berfokus kepada sukan-sukan yang tertentu lah. Jadi boleh ceritakan pengalaman macam mana Shakira boleh terpilih ni dekat sekolah sukan? Saya terpilih dari sekolah sukan ni dari inilah program mengenal pasti bakat ataupun kita panggil TID. So dari situlah saya dapat masuk sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. And then 2014 baru saya pindah ke sekolah sukan Malaysia Pahang sampai 2017, and then 2018 baru saya masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil lah sebagai pelajar universiti, pra-universiti. Rutin harian di sekolah sukan. Rutin as a atlet macam apa, pelajar ni setiap pagi 6.30 before kelas lah akan jogging dulu macam saya lah as memanah. Jogging dulu pukul 6.30, jogging track 10 round. And then dalam pukul 7.30 kita breakfast lah macam biasa. Dalam pukul 9 kita dah masuk kelas. Sampai pukul 2.30, pukul 1. Then 2.30 tu kita pergi training lah petang, di sesi petang. Sampailah pukul 6 kadang-kadang. So rutin tu sama je, macam malam ada prep. So macam jadual tu dah tetap lah untuk atlet tu bila di sekolah sukan. Okey, itu dia. Jadi pandangan Shakira kan sekolah sukan ni memang penting tak untuk melahirkan atlet-atlet yang berkualiti lah untuk ke Olimpik khususnya. Bagi saya sekolah sukan ni memang penting sebab dia boleh mencukir bakat atlet tu. Sebab selain tu sekolah sukan ni pun mempunyai jurulatih yang hebat-hebat, dan kadang-kadang ada yang jurulatih yang daripada bekas atlet kebangsaan. So dari situ atlet-atlet ini boleh dapat belajar lah sikit-sikit skill daripada jurulatih tu untuk meningkatkan dia punya performance lah. Sebab jurulatih pun ada lah dia punya spesifiknya kan untuk meningkatkan performance seseorang atlet tu. Okey, di sekolah sukan ni memanglah sebab hala tuju ataupun konsep penubuhan dia memang menempatkan atlet murid yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan. Sebab di sekolah sukan ni kita ada kemudahan yang lengkap dan khusus kepada untuk berlatih dan sebagainya. Yang keduanya, kita menyediakan jurulatih yang berkelayakan, yang berpengetahuan macam Shakira sebut tadi kan, yang bekas-bekas atlet. Kebanyakan bekas-bekas atlet negara tu, contohnya saya bagi contoh sebab sistem tu saya dah buat daripada dulu. Kita kena pasti macam Shakira ni, mungkin lepas ni dia ambil pendidikan, kita akan habis saja kita bawa lah ke sekolah sukan Bukit Jalil kan untuk jadi jurulatih memanah. Sebab kita nak pengalaman dia sebagai atlet, pengalaman dia bertanding, pengalaman dia berada di sekolah sukan Malaysia daripada kecil, dan bila dia kembali semula ke sekolah kan, dia sebagai tenaga pengajar, so dia ada pengalaman yang sangat berharga yang boleh dia sharekan kepada atlet murid yang akan datang kan. Itu antara sistem yang kita buat, dan nampaknya alhamdulillah dia memberikan kejayaan lah. Contohnya bekas kapten pasukan hoki kebangsaan iaitu Syukri adalah guru di sekolah kita, jurulatih. Dan di samping itu sama jugalah Majlis Sukan Negara juga membantu juga dari segi kepakaran dia. Macam Shakira, dia ada jurulatih yang daripada Korea tu kan, dah lama kan, jurulatih tu pun sangat bagus. So dia kerjasama dan kesepakatan yang baik ini, itu yang kita sebutkan sebagai smart partnership tu. Sebab kalau sekolah sukan sahaja berdiri dengan sendiri, dia tak jadi. Memang betul, atlet murid-murid ni dia adalah kepunyaan ataupun berasal daripada sekolah, Kementerian Pendidikan, betul. Tetapi tanpa ibu bapa pun tak boleh juga. So kalau tanya saya, bermula dengan galakan dan penglibatan ibu bapa tu. Yang kedua, sekolah pula. Bila dia masuk sekolah, okey, macam mana kita nak guide dia supaya dia minat. So yang itu yang kita nak teruskan dari segi berterusannya program yang baik inilah di sekolah sukan Malaysia lah. Maksudnya dan tanya, kalau dari segi silibus tu kan, berapa persen sukan, berapa persen akademik macam maths ke sains ke? Ada belajar dia sama.
Dia sama macam sekolah harian biasa, Arus sebenarnya. Kita ikut silibus KSM. Cuma di Sekolah Sukan Malaysia ni, mata pelajaran sains sukan tu adalah bagi kelas sains, dia elektif. Dia boleh ambil tak boleh ambil. Tetapi bagi kelas lain dia wajib. Sebab konsep asal dia nak akan penekanan kepada sains sukan itu merentas kurikulum. Sebab dalam perlakuan dalam sukan itu, contohnya dia berlari, dia melompat dan sebagainya, dia sepak bola, semua melibatkan apa? Sukan yang mengaplikasikan sains sukan. Saya itu yang kita nak bawa sains sukan tu merentas kurikulum. Kan? Dan itu kita dah start daripada dahulu lagi lah. Dan dia merupakan mata pelajaran yang perlu diambil di peringkat SPM lah. Kan? So maknanya kalau tanya saya dari segi akademik, sukan dan dari segi pembentukan sasiah tu kita seimbangkan. So ada 3 konsep lah. Sukan nombor 1, tapi tak boleh abaikan akademik sebab itu masa depan. Nombor 3, sasiah. Sasiah yang baik, disiplin yang tinggi. Yang itu yang kita nak lahirkan atlet-atlet yang mempunyai jati diri, yang mempunyai disiplin kendiri yang sangat tinggi. Yang ini akan membantu mereka pada masa akan datang lah. Jadi saya kira ada pengalaman manis tak yang nak dikongsikan dalam Buah Bestari ni dekat masa sekolah sukan dulu yang tak dapat dilupakan lah. Maybe tak boleh lupakan cara training tu lah. Bukan macam kenangan yang pahit ke. More tu tak boleh lupa lah. Macam kadang-kadang kita kena denda ke kan. So kena jogging sambil bawa saya punya alat memanah tu. Jogging sampai coach cakap berhenti. Kadang-kadang kita kena push up, lari bukit macam tu lah. Itu bagi saya bagus lah. At least menambahkan dia punya kekuatan fizikal atlet tu tersebut. Tu bukan untuk macam torture ke apa kan. Tapi itu sebenarnya bagus untuk atlet tu lah. Bagi saya kenangan manis jugalah. Yang penting kawan-kawan memang best-best. Dengan cikgu-cikgunya banyak memahami lah dari segi macam bantu kita dari sudut akademik macam tu. Alhamdulillah, itulah disiplin yang dilahirkan dari sekolah sukan ke disiplin. Kita tentang disiplin dan juga cakap juga tentang mental, kerana ada orang kata yang atlet Malaysia ni yang hebat-hebat tapi kadang-kadang mental tu sebab orang netizen selalu harapan besar daripada negara, harapan besar daripada netizen. Jadi mungkin tanya pada Cikgu Isnin, macam mana sekolah sukan ni dia membentuk mental pelajar tu supaya kuat? Dia macam ni, mind kalau tanya saya, dia kalau ikut kajian, apa yang saya amalkan, apa yang kita selalu tekankan kepada atlet, mind and body must work together. Dia tak boleh diasingkan. Kan? Dia tak boleh diasing. Dia mind and body must work together. So masa latihan pun benda tu kita kena praktiskan. Dia bukan teori. Okey, fokus. Tengok. Kena tembak dekat kena panah dekat tanda 10. Dia bukan macam itu. So dalam latihan tu sendiri pun dia ada dari segi sport psychology je kan. Kalau macam Shakira pun dia akan, sebab bila dulu saya attachment dengan Jerman dan sebagainya, Russia. So dia orang turun di tempat latihan sport psychology dan membantu atlet dan jurulatih tu dari segi praktis. Dia praktis, dia bukan teori kan. Dan benda tu pun diaplikasikan oleh Institut Sukan Negara dan kebanyakan jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia pun dia berpengalaman dari segi memberi nasihat dan sebagainya dari segi, sebab kebanyakan mereka ni bekas-bekas atlet negara juga kan. So mereka pengalaman dan ada benda yang mungkin boleh share lah. Kita kena fikir latihan, betul. Latihan saja tak cukup. Dari segi pemakanan, dari segi persediaan mental dia, dari segi competition dia, pendedahan dia. Kalau kita lihat ni, tanyalah Shakira, bila dah 2 tahun ni hampir untuk persediaan ke Tokyo, bukan senang. Betul. Kita menghadapi masalah, bukan kita saja, seluruh dunia menghadapi masalah sebab kita kurang kejohanan. Sebab kejohanan ini adalah satu medan yang kita nak naikkan kita punya prestasi kita. Latihan tak boleh. Latihan itu adalah latihan yang kita berlatih untuk memperbaiki kemahiran sebagainya. Tetapi kita boleh identify dia punya mistake tu bila berlaku kita bertanding. Cuma dari segi kalau tanya pandangan saya lah, sukan ni sebenarnya dia tengok kita ada sukan yang kita golongan kekuatan. Shakira sukan apa? Dia bergantung kepada apa? Kemahiran. Betul.
mental kena ada juga. So dia ada kategori sukan je. Kalau Majlis Sukan Negara dia letakkan kategori iaitu sukan kekuatan. Sukan saya olahraga kekuatan. Kalau tak kuat memang kalahnya. Lari 100 meter siapa kuat dia menang. Kan? Memang betul teknik dan sebagainya. Tetapi macam mana nak lawan dengan pelari US dan Jamaica dengan susuk tubuh dan sebagainya kan. Tetapi sukan-sukan yang melibatkan teknikal ni kita banyak peluang. Contoh sukan-sukan teknikal ialah kemahiran squash. Memanah. Cara apa? Lompat tinggi tu teknikal. Discus technical, badminton technical kan. Yang itu mungkin pada masa akan datang kita akan memberi tumpuan kepada sukan-sukan yang kita boleh pergi jauh di pesada dunia lah. Dan benda ni kita dah laksanakan daripada dulu. Cuma itulah kadang-kadang ada naik turun je lah. Ada masa kita bagus kan. Ada masa kita tak perform kan. So kena terima jugalah. Baik Syakira. Okay, next is Olympic Paris 2024. Bersedia? Ya. InsyaAllah. Macam saya pun adalah cakap dengan coach, kita fokus untuk tim Pulat lah untuk pergi ke Olimpik ni. InsyaAllah lah. Macam kita dari sekarang lah, bukan lepas ni ke apa. Memang dari sekarang ni memang hard work sikit lah untuk qualify di Olimpik nanti. Mungkin dari segi performance lah, sebab kita pun nampak kan performance di Malaysia lah, bagi saya macam tim wanita memang belum lagi capai tahap macam atlet Korea yang boleh memecah rekod Olimpik. So macam atlet Malaysia belum lagi capai tu, tapi kita bukan nak capai sampai ke tahap tahap atlet Korea tu. Kita just at least kita dapat bagi cabaran untuk atlet-atlet luar negara. So dari situ kita macam memanah ni mementingkan fizikal, mental tu memang penting juga dalam memanah ni. If macam kita tak ada confident dalam shooting pun, so macam tak boleh juga kan dalam pertandingan. So dari situlah kita kena kita kena tingkatkan lagi mental, fizikal macam tu. So adalah spesifik training yang akan coach arrange lah nanti. Baik, kita dah nak sampai ke hujung rancangan. Jadi nanti Cikgu Isnin. Okey Cikgu, kepada pelajar-pelajar ni yang memang berhasrat lah, ada impian nak masuk sekolah sukan, nak jadi atlet Olimpik macam Syakira. Jadi mungkin apa nasihat Cikgu pada diorang? Nasihat saya lah kepada pendengar di luar tu, terutamanya kepada ibu bapa lah. Sebenarnya sukan ni dia mempunyai masa depan yang sangat cerah lah dari segi nak masuk universiti, sebab kita ada laluan khas. Itu ramai yang tak tahu. Dan dari segi kemenjadian pun ramai yang berjaya kan. Kebanyakan 100% menjejakkan kaki ke Menara Gading masuk ke universiti, sebab kita ada kerjasama dengan universiti-universiti tempatan kan. Macam Sekolah Bukan Bukit Jalil dengan Universiti Putra Malaysia. Kan? So tak ada masalah. Yang itu ibu bapa kena tahulah. Kalau nak, maknanya penglibatan anak-anak ni daripada bangku sekolah ni, sebenarnya daripada kecil ni, kita jangan lambat lah. Kita maknanya kena mulakan minat murid-murid ataupun anak-anak ni daripada awal lagi. So awal tu kita tak boleh spesifikkan dia punya sukan apa. Cuma tak apalah, dia nak main apa pun tak kisah, dia main je dulu. So akhirnya nanti kita tengok bahawa dia minat kepada sesuatu sukan. Dan kalau boleh dia perlu bimbing lah. Maknanya kalau perlu ada jurulatih yang dikena pasti, ataupun untuk mendapat latihan yang lebih berstruktur dan lebih berstruktur, lebih baik kan. Jangan main semua sukan. Ini saya minat sukan tapi semua sukan dia main. So tak jadi apa, tak boleh juga. So maknanya kena pasti bakat dekat mana, sebab kita dah ada laluan-laluan khas untuk masuk ke sekolah sukan kita. Tetapi ingat, nak masuk ke sekolah sukan Malaysia ni, potensi dalam bidang sukan itu nombor 1 dia ambil kira. Tetapi akademik pun kita nak juga kan. So maknanya kena pastikan mereka mewakili sekolah, mewakili daerah, mewakili negeri dan sampai ke peringkat MSSM dan pada masa itu nanti panel-panel dari Sekolah Sukan Malaysia akan berada dan akan melihat dan mencari pencarian bakat bermula di kejohanan-kejohanan yang seperti itu. Dan kita kena pasti kita akan panggil untuk diuji bakat, diuji dalam program talent identification
dan kiranya melepasi dan mencapai tahap kriteria pemilihan tu, baru kita akan tawarkan ke Sekolah Sukan Malaysia. So kena tahu proses dia lah. Tu dah sebut sedikit lah. Mungkin sedikit nasihat kepada kata-kata semangat kepada adik-adik yang berhasrat nak jadi macam Shakira ke Olimpik. Sebab kita sekarang nampak tau atlet muda mempunyai potensi untuk mengharumkan nama negara suatu hari nanti. Sebab yang senior-senior ni pun akan bersara juga. So atlet muda ni lah yang akan menggantikan senior-senior ni. So mengharapkan atlet muda tu dari sekarang lah kita kena macam apa, atlet ini kena ada mempunyai mental yang kuat, daya usaha yang 100% untuk meningkatkan diorang punya performance. So yang penting kita ada usaha lah. Jangan mudah give up dalam sesuatu perkara ni. Sebab sesuatu pengorbanan tu memang susah untuk kita hadap. So dengan sabar, dengan adanya usaha tu, insyaAllah suatu hari nanti akan kita punya performance akan sampai ke peringkat luar negara lah, insyaAllah akan menang untuk negara. InsyaAllah, terbaik. Terima kasih Shakira, terima kasih juga Isnin dan bersama dengan penonton-penonton Bola Bestari minggu ini. Alhamdulillah banyak manfaat didapat, insyaAllah. Semoga mungkin ada antara yang menonton ni akan menjadi atlet mewakili negara Olimpik, insyaAllah, berkat daripada dengar Bola Bestari ini. Terima kasih cikgu. InsyaAllah, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bola Bestari edisi ke-16 berakhir di sini. Cukup menarik perbincangan kita. Kepada anda yang ada hasrat nak jadi atlet tu, ataupun anak-anak yang ada hasrat nak jadi atlet negara, nak wakil Olimpik ke Olimpik, insyaAllah itulah jalan-jalannya untuk ke sekolah sukan. Ya, antara media yang penting untuk kita dapat mencampahkan lagi, menggilapkan lagi bakat semula jadi yang ada pada diri anda. Baik, terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir rancangan. Jangan lupa komen, like, share Bola Bestari dan subscribe di semua platform GPS Bestari. Saya Alik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.